Datuk Haji Muhammad Darudin bin Haji Majais, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Pembangunan Usahawan yang bertanggungjawab atas pembangunan Koperasi Negeri Sarawak, merangkap Menteri Muda Perdagangan Sumber untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya meresmikan penutupan seminar ini. Dengan segala hormat yang dipersilakan. Terima kasih, Saudara Penghuni Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam satu Malaysia. Yang Berusaha Tuan Haji Yusuf bin Haji Samah, Pengerusi Jabatan Kuasa Perhubungan Angkasa Negeri Sarawak, Kamusha Encik Ahmad Marzuki Ismail, Pengurus Pelajaran Angkasa Malaysia, ahli-ahli Jabatan Kuasa Perhubungan Angkasa Negeri Sarawak, para pembentang kertas kerja, pegawai kanan angkasa pusat dan negeri, ahli-ahli koperasi, ahli-ahli media, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Lebih dulu saya ingin ucapkan tahniah dan syabas kepada semua ahli-ahli jabatan kuasa yang terlibat, khususnya Angkasa Malaysia dan Angkasa Negeri Sarawak, kerana telah berjaya merancang dan melaksanakan satu majlis ilmu yang amat bermakna bagi kita, khususnya kepada ahli-ahli koperasi di Negeri Sarawak. Saya berharap agar seminar ilmu ini akan dapat digunakan dengan sepenuhnya, supaya apa juga masalah, apa juga peluang-peluang yang ada bagi kita, dan seterusnya bagaimana ahli-ahli koperasi dapat bekerjasama di antara koperasi yang lain dapat dibincangkan bersama semasa seminar ilmu ini. Rantaian perniagaan boleh diwujudkan dan ianya harus dilihat sebagai satu mekanisme untuk kita menggabungkan ataupun mengembangkan perniagaan kita sebagai satu pos, satu kekuatan. Bukan saja dalam pengeluaran produk, pemasaran dan mempromosikan produk kita, malah lebih penting untuk kita menembusi pasaran yang lebih besar secara langsung melalui rakan peniaga yang sudah kita kenali dan percaya, melalui rantaian perniagaan yang telah wujud di antara kita. Maksud saya, melalui seminar ini Anda akan mengenali antara satu sama lain, antara satu koperasi dengan koperasi yang lain. Jadi rantaian perniagaan boleh kita wujudkan, sama ada secara individu ataupun antara koperasi-koperasi. Jadi dengan adanya rantaian perniagaan ini, perhubungan ini, networking, maka kita dapat wujudkan satu kekuatan, satu pos di mana kita dapat bekerja bersama-sama sebagai satu kumpulan. Seorang itu boleh menjadi ejen pengedar, seorang itu juga boleh menjadi ejen delivery, pengimport, pengekspor, logistik, pembekal bahan mentah, memproses, memasar dan sebagainya. Maksud saya, semua aktiviti ini dapat dibuat oleh semua ahli-ahli dalam koperasi masing-masing secara satu kumpulan. Sebab itulah saya percaya, kalau koperasi ataupun ahli-ahli koperasi dapat kontrol, kalau tidak semua, sebahagian daripada supply chain, dalam pengeluaran apa juga produk yang kita ceburi, kita akan dapat dikontrol oleh orang lain. Sebagai contohnya, dalam bidang peternakan, tidak ada sebab kita kekurangan daging ayam, kerana Malaysia adalah salah sebuah negara yang mengekspor daging ayam ke luar negara.
Tapi masalah kita menghadapi masalah kekurangan daging ayam. Dalam peternakan ayam, banyak aktiviti dalam supply chain. Satu ialah mengeluar telur. Dua, menetas telur. Ketiga, menternak ayam. Keempat, supply baja dan sebagainya. Kelima, pusat menyembelih dan cold storage. Keenam, retail dan memasarkan produk itu. Semua ini adalah supply chain peternakan ayam. Tapi masalah yang kita hadapi sekarang, tidak semua supply chain ini dikontrol oleh satu kumpulan. Malah produk yang terakhir itu, daging ayam, dikontrol oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti cartel, K-A-T-E-L, cartel, yang selalunya boleh sedap Samsung lah, dan Samsung. Seperti apa yang berlaku di Hulu Kapit, di mana telur ayam dikontrol oleh cartel. Kita mesti jual dengan saya, kalau tidak dihukumnya. Jadi ini salah satu masalah yang mungkin dihadapi oleh salah satu kumpulan kalau kita tidak kontrol mana-mana satu supply chain dalam mengeluarkan satu produk yang kita cebur itu. Peternakan ayam perlu complete supply chain, termasuk mengeluar telur, parent stock untuk telur, menanam jagung, soybean dan sebagainya. Kalau tidak, kita akan kena kontrol oleh cartel seperti apa yang saya sebutkan tadi. Bukan bermakna kita kekurangan ayam, tapi 2-3 orang cartel akan kontrol sebahagian daripada supply chain itu. Sebenarnya negara Malaysia mengekspor daging ayam ke keluar negara. Justru itu saya ingin menyeru agar mana-mana koperasi yang berminat, dalam mana-mana bidang industri harus explore secara teliti dan mendalam segala peluang dan ruang dalam bidang tersebut. Gunakan ahli-ahli kita supaya mereka terlibat bersama, supaya koperasi kita lebih fokus. Lebih kuat dan tidak ditekan dan dipermainkan oleh orang lain. Seperti cartel yang saya sebutkan tadi. Yang mana tidak mengeluar banyak modal, tapi mengaut keuntungan yang lebih besar daripada kita. Yang terpaksa berhutang, terpaksa memikul risiko yang banyak dalam proses pengeluaran sesuatu produk itu. Semua supply chain ini mungkin tidak dapat dibuat secara individu, tapi ianya boleh dibuat secara kumpulan, kecuali kita sebuah konglomerat yang besar, yang kaya. Jadi kalau kita sebagai individu, khususnya kita kaum Bumiputera, saya percaya kita tidak dapat kontrol semua supply chain ini, tapi kita dapat mengkontrolkannya secara kumpulan, khususnya ahli-ahli koperasi yang terlibat. Ini sebagai contoh saja. Tapi sebenarnya bidang pertanian dan peternakan dan banyak-banyak bidang-bidang yang lain adalah bidang yang sangat luas dan berpotensi tinggi. Terutama sekali bagi para usahawan kita di negeri Sarawak. Dan saya percaya kaum Bumiputera kita di Sarawak, kebanyakan mereka memiliki tanah, satu aset yang penting yang dapat diusaha dan menghasilkan barangan makanan untuk pasaran yang semakin bertambah. Kalau kita lihat statistik permintaan barangan makanan halal misalnya, Malaysia dalam tahun 2010 dan 2011 mengimport barangan makanan bernilai tidak kurang daripada 2 bilion ringgit satu tahun. Barangan makanan import dari luar negara untuk makanan kita di Malaysia. Kerajaan membelanja tidak kurang daripada 2 bilion ringgit setiap tahun. Dan pembelanjaan ini makin setahun makin bertambah, karena penduduk kita pun juga bertambah. Semua pengekspor barangan makanan halal ini adalah bukan daripada negara Islam. Dan barangan ini dikeluar oleh negara bukan Islam. Sebagai contoh,
dairy product ni daging lembu, susu, mentega dan sebagainya adalah dikeluar oleh Australia dan New Zealand. Majoritinya dikeluar oleh Australia dan New Zealand. 80% bawang yang kita makan setiap hari, bawang bakung, bawang merah yang kita makan setiap hari, 80% adalah dari India. Hanya 20% saja dari kita pun tempatan. Bayangkan kita tikam bawang di belakang rumah kita, esoknya tumbuh. Tapi kita hanya mengeluar 20% saja bawang yang senang tumbuh di kawasan di belakang rumah kita, tapi kita terpaksa membeli 80% supply bawang kita daripada India. 92% gula yang kita makan, 92% gula yang kita makan adalah diimport daripada Papua New Guinea dan Indonesia. Hanya 8% saja gula dikeluar oleh negeri Perlis. Negeri Perlis. Dan 70% beras yang kita makan tengah hari, malam, makan bubur pagi, 70% beras yang kita makan setiap hari adalah diimport daripada negara China, Cambodia, Vietnam dan India. Dan hanya 30%, walaupun look at Sarawak, majoriti orang bumi putera kita menanam padi dulu, mana-mana mereka di luar bandar. Tapi kita hanya mampu mengeluar 30% beras yang kita makan setiap hari. Dunia kita mempunyai tidak kurang daripada 6 bilion rakyat Islam di dunia. Bayangkan kita berapa banyak makanan oleh 6 billion Muslim population in the world. Ini jelas menunjukkan pasaran barangan makanan halal. I'm talking just barang makanan halal, tak termasuk barang makan bukan halal. Ini jelas menunjukkan pasaran barangan makanan halal amat besar dan luas. Jumlah import yang tinggi setiap tahun ini, malah bertambah setiap tahun, harus dilihat sebagai satu peluang untuk kita memenuhi permintaan yang semakin bertambah, yang besar itu. Pada awal tahun 2012 ini, Suruhanjaya Koperasi Malaysia di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Pengguna telah mewujudkan 3 DC, 3 distribution center bagi negeri Sarawak. Satu di Kuching, satu di Bintulu dan satu kalau tak di Miri ataupun di Miri, di Miri. At least we can start something, at least 3. Mungkin dalam masa yang akan datang diperbanyakkan. Dan Fekra Holding telah ditugaskan untuk membeli barang-barang mentah, memproses, membungkus barangan jenama anda satu Malaysia dan diedar kepada DC Distribution Center ini dan diedar kepada krim Kedai Rakyat Satu Malaysia, ya? Kedai Rakyat Satu Malaysia. Jadi dengan pengujudan DC Krim Fekra Holding ini, saya percaya akan boleh membantu kita, terutama sekali ahli-ahli koperasi yang bercimpung dalam mana-mana bidang produk tempatan yang dikeluarkan, boleh dibeli oleh Fekra Holding, diproses, dibungkus dan di-brand ada satu jenama, dijual kepada diedar kepada DC dan krim untuk di retail seluruh negeri Sarawak. Ini salah satunya usaha kerajaan untuk membantu kita untuk menjual produk tempatan yang kita keluarkan. Jadi soal pasaran tidak jadi masalah besar lagi. Hanya pricing saja, hanya harga yang boleh kita rondeng dengan Fekra Holding dan sebagainya. Semua kemudahan ini harus dilihat sebagai peluang bagi para usahawan maupun ahli-ahli koperasi. Apa yang saya khawatir ialah, mampukah kita memenuhi permintaan pasaran yang besar dan semakin sophisticated di masa akan datang. Dan makin sehari semakin banyak generasi baru kita berpelajaran tinggi, terdedah dengan barangan yang berkualiti, dan kita rasa mereka makin sehari makin berubah. Mereka mahu barang berkualiti, mereka mahu packaging yang menarik.
Jadi tambah pula banyakkan daripada masyarakat kita bekerja makan gaji kalau dibandingkan dulu. Jadi mereka memiliki kuasa membeli yang lebih kuat kalau dibandingkan dengan masyarakat dulu. Dan selain daripada kuasa membeli yang kuat, terdedah dengan barang-barang yang berkualiti, yang berjenama dan sebagainya, mereka tidak takut berbelanja. Dan mereka mahu barang yang berkualiti dan sebagainya. Jadi soalnya, adakah kita mampu memenuhi permintaan cita rasa yang semakin sophisticated di masa akan datang? Kemajuan negara dan kestabilan sosial rakyat kita berkait langsung dengan kemajuan ekonomi negara. Sebab itulah kerajaan meletakkan sektor koperasi sebagai sektor ketiga selepas sektor awam dan sektor swasta dalam dasar koperasi negara fasa kedua kita. Kerajaan juga mensasarkan sektor koperasi supaya boleh menyumbang 5% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang tahun 2013 dan 10% menjelang tahun 2020. Itu sasaran kerajaan supaya koperasi dapat menyumbang kepada KDNK negara, pertumbuhan ekonomi negara, 5% dan 10% menjelang tahun 2020. Tapi sekarang koperasi hanya menyumbang 2% saja. 2% tahun kepada pertumbuhan ekonomi negara. Jadi kalau kita lihat jumlah koperasi yang telah wujud di negara kita, yang mana terdapat 9,074 koperasi di seluruh negeri yang mempunyai lebih 7 juta ahli, tapi hanya menyumbang 2% saja. Jadi ini kita lihat sebagai tidak seimbang dengan jumlah yang besar dengan sumbangan yang paling kecil kepada pertumbuhan ekonomi. Justru itu satu usaha mentransformasikan, selaras dengan tema seminar ini, mentransformasikan koperasi terutama sekali dalam gerakan aktivitinya, perlulah diambil angkasa sebagai badan puncak ataupun apex kepada gerakan koperasi di Malaysia boleh memainkan peranan ini dengan lebih giat lagi, menggerakkan semua koperasi kita di negara maupun di negeri kita di Sarawak ini supaya menjalankan aktiviti-aktiviti perniagaan yang berimpak tinggi. Jadi saya rasa tidak mustahil kalau usaha ini dibuat kita secara berkumpulan, siapa yang saya katakan tadi, kerana peluang-peluang perniagaan di negara kita khususnya dalam bidang peruncitan, pemberongan, pengeluaran barang makanan adalah amat besar sekali. Sebab itulah kerajaan di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Pengguna telah mewujudkan beberapa skim untuk menaik taraf sistem peruncitan kita di luar bandar melalui KRIM dan sebagainya. Dan begitu juga di sekolah-sekolah ataupun di universiti-universiti, karena pasaran memang sudah ada dalam sekolah-sekolah, dalam institusi pengajian kita. Kalau kita buka kedai runcit di sekolah misalnya, kalau sekolah itu ada memiliki 1,000 murid termasuk guru-guru, nescaya barangan yang kita jual dalam kompaun sekolah saja akan laku dibeli oleh ahli-ahli kita. Dan begitu juga universiti. Kalau tak salah 2 bulan lepas setelah melancar satu skim di Unimas, Unimas saja memiliki murid-murid tidak kurang daripada 6-7 ribu orang. Dan kalau kedai runcit itu kecil saja di Sukut sana, nescaya dalam 1 hari 2 hari barang dalam kedai runcit itu dibeli oleh murid yang banyak itu. Jadi bagi saya adalah menjadi satu potensi yang besar, yang baik kalau koperasi dapat diwujudkan
kedai runcit koperasi dapat diwujudkan di mana-mana sekolah-sekolah, terutama sekali sekolah yang besar ataupun di institusi pengajian tinggi yang besar, dapat diwujudkan untuk pembangunan koperasi dan mengambil pengalaman bagi mereka yang terlibat dalam manajemen koperasi di sekolah masing-masing. Jadi itulah saja amanat daripada saya. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin ucapkan banyak terima kasih kepada Angkasa dan semua ahli dan kuasanya kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama dengan anda dan meresmikan majlis penutupan seminar transformasi dalam gerakan koperasi di Sarawak pada pagi ini. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmi majlis penutupan seminar transformasi pagi ini. Sekian, terima kasih.